Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah subhanahu wa ta'ala wal hadi wal 'ishruna ar-rahmatu bil khalqi والثاني wal hadi wal 'ishruna dan bermula yang ke-21 ialah khabar ar-rahmatu bil khalqi, ialah rahmat bil khalqi, rahmat kasih sayang pada makhluk, bil khalqi ay bil makhluqi, kasih sayang kepada makhluk. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulu fa'il wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih, sallallahu alaihi wasallam, jumlah du'aiyah. Maqul qaul, dia kata gini, la yadkhulul jannata illa rahimun, tidak masuklah ia al-jannata, di dalam syurga. Zaraf, baru teringat dha tu mana zaraf, mana hak semalang tu, hak semalang tu cuma zaraf. Dia kata la yadkhulul jannata, tidak masuklah oleh seseorang al-jannata ay fil jannati, itu mansub binaz'il khafid, dalam syurga, illa rahimun, melainkan orang yang kasih. Umum tu, mana orang yang kasih kepada makhluk itu akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Tirmizi, tapi dengan kalimah yang samalah. Kalimah yang dia asalnya dalam Sahih Bukhari, la yarhamullahu man la yarhamun nas. La yarhamullahu, tidak merahmatilah oleh Allah, akan man la yarhamun nas, akan orang yang tidak merahmati manusia, mana kasih sayang pada manusia. Dalam Sahih Bukhari pun kalimat yang sama dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Muslim pun kalimat yang sama dengan Sahih Bukhari. Dalam Sunan Tirmizi pun kalimat yang sama dengan Imam Bukhari. Kemudian dalam kitab Musnad Ahmad pun sama dengan Imam Bukhari. Kemudian dalam Jami'us Saghir barulah disebutkan kalimat seperti mana dalam Syekh Nawawi ni, iaitu la yadkhulul jannata illa rahimun, dalam Jami'us Saghir. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Habis qila, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang kata? Sahabat yang tidak tahu siapa yang cakap.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasula munada Allahi mudhafun ilaih. Wahai Rasulullah, kulluna narhamu. Bermula setiap daripada kami itu khabar narhamu. Mana narhamu saling menyayangi oleh kami. Kami ni saling berbelah kasihan, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Qala ay qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka telah bersabdalah oleh fa'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata laisa an yarhama ahadukum sahibahu innamar rahmatu an yarhaman nasa. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dia kata. Laisa an yarhama ta'wil masdar. Laisa an yarhama ahadukum sahibahu. Laisa ay laisa bi rahmatin. Jadi dia takdir kat bawah tu, dia tunjuk arrow tu. Dia kata ay laisa bi rahmatin ay yarhama. Jadi ay yarhama jadi isim laisa. Bi rahmatin ta'alu satu mahzuf khabar laisa muqaddam. Laisa bi rahmatin jatuh tu. Laisa bi rahmatin, kalau sini ada tak? Tak ada juga. Laisa bukan jatuh, makna ringkasan daripada kata Nabi lah. Laisa ay laisa bi rahmatin. Bukanlah dipanggil rahmat itu ay yarhama ahadukum oleh bahawa merahmati ia oleh salah seorang daripada kalian. Ahadu fa'il wa huwa mudhaf kum mudhafu ilaih. Maf'ulun bih sahibahu akan sahabat karibnya, sahabat karib ahadikum, mana sahabat sendiri. Bukan makna rahmat ataupun kasih sayang itu sama sahabat dah. Innama adatu hasrin, hanya sahaja ar-rahmatu mubtada, bermula kasih sayang ataupun rahmat sama sendiri itu khabar ayyarhaman nasa, ialah merahmati ia ahadukum maf'ul bih akan an-nasa, akan manusia. Akan manusia. Jadi bukan terpilih hanya pada sahabat saja, bahkan kepada secara umum, kepada seluruh manusia. Kalau kita pergi kepada sahabat saja, maknanya kita memilih lah. Sedangkan Islam ni semua di bawah satu akidah yang sama, satu agama yang sama, maka dia panggil saudara kita bukan setakat sahabat kita, bahkan saudara kita juga ialah orang yang sama agama dengan kita. Rawahul Bazzaru telah meriwayatkan akan hadal haditha, akan hadis ini oleh fa'il Al-Bazzaru, oleh Imam Al-Bazzar. Fa'alaika bi rahmatil khalqi ajma'a. Maka kata Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa'alaika. Fa'alaika mana? Hendaklah bagi engkau. Mana fayajibu atau fayalzamu alaika. Mestilah atas engkau tu bi rahmatil khalqi, dengan mengasihi segala makhluk. Birahmati jar majrur wa huwa mudhaf, al-khalqi mudhaf ilaih. Al-khalqi bermakna al-makhluk, dengan makna makhluk. Ajma'a sekaliannya, tu taukid lah. Ajma'a sekalian makhluk. Bukan ajma'a ajma'u. Fa'alaika. Betul lah fa'ajma'a. Bukan ajma'u ajma'a. Sebab dia isi tafdhil. Isi tafdhil lagi pula dia itu taukid bagi al-khalqi. Fa'alaika bi rahmatil khalqi, al-khalqi itu ajma'a, sekeseluruhannya. Fa'innahu, maka sesungguhnya mereka itu al-khalq. Dengan makna hum tu kenapa dia rujuk dhamir pada al-khalqu, sedangkan al-khalqu itu mufrad. Itu bermakna dia rujuk kepada makna al-khalqu, iaitu makna al-khalqu tu jamak, makhluk tu banyak. Memang makhluk tu, makhlukun tu adalah satu mufrad, makhluqani dua muthanna. Khalaiq barulah banyak. Tapi sini nak kata al-khalqu tu dengan makna makhluk yang banyak. Makhluk yang banyak. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka itu makhluk Allah tu khabar abidullahi, ialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Abidu khabar inna, Allahi mudhafu ilaih. Ghayahnya wa in asaw, meskipun bermaksiat ia oleh mereka itu makhluk. Mana kesempurnaan iman kita, dan antara kesempurnaan iman kita ialah berlaku rahmat kepada seluruh orang, walaupun dia itu orang maksiat, walaupun dia itu orang bertakwa, walaupun dia itu orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Sifat rahmat tu kena ada. Itulah dia panggil berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan begitulah Nabi SAW merahmati semua kaum, semua agama, semua orang, semua sahabat, Yahudi, Nasrani, orang yang musuh dengan dia, semua dia rahmat mereka.
Sehingga kan kepada kita pun dia rahmat juga. Nabi SAW sebut apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah oleh engkau seperti mana kamu lihat aku semayang. Dia tak kata, sallu kama usalli. Semayanglah oleh engkau seperti aku semayang. Tak. Kalau seperti aku semayang, jenuh kita ni. Nabi SAW sembahyang dengan sangat sempurna zahir batin. Yang kita mungkin tak mampu nak buat. Dah bila nak sah. Bila nak sah sembahyang kalau begitu. Jadi, kama ra'aitumuni. Seperti mana yang engkau lihat. Maka bila seperti mana yang engkau lihat, ikut zahir. Zahir gitu lah. Nabi SAW rokok begitu. Tidak begitu. Lepas tu bermacam-macam riwayat pula. Kerana sahabat lain-lain tengok. Hari lain, Nabi SAW sembahyang sini, sahabat tengok lain. Sembahyang tempat lain, sahabat tengok cara lain pula. Jadi macam-macam riwayat, maka menyebabkan para ulama' empat mazhab, dia mengistinbat ke hukum dan memilih pandangan yang mengikut ilmu yang diatur tu lebih tepat. Wathani wal 'ishruna at-tawadhu'. Bermula yang ke 22 khabar at-tawadhu' iaitu rendah diri. Rendah apa? Rendah diri. Jadi rendah diri itu perlu. Perlu lah. Tambah-tambah orang yang ada pangkat. Wa fihi tawfirul kabiri. Dan padanya pada tawadhu' itu tawfiru al-kabir. Tawqir. Bukan tawfir. Tawqir. Tawqirul kabiri. Iaitu menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tinggi. Orang yang lebih besar lah. Jadi, tawadhu' itu melahirkan perasaan orang yang lebih hormat berbanding orang yang atas daripada dia. Dia menghormati orang yang atas daripada dia. Menghormati orang yang tua daripada dia. Menghormati orang yang lebih lama daripada dia. Itu ada hasil dari pertimbu tawadhu'. Wa ma'rifatu syarafihi. Dan mengetahui akan kemuliaannya, kemuliaan kabir tadi. Kemuliaan orang yang tua, orang yang panjang umur, orang yang lebih atas daripada dia. Maka lahirlah sifat tawadhu'. Tawadhu' tu lahir. Tawadhu' tu ada padanya tu ada sifat lain yang tersembunyi, iaitu menghormati orang yang lebih tua dan memuliakannya. Wa rahmatus saghiri. Dan orang yang tawadhu' juga akan melahirkan rahmatus saghir atau kepada tawqir. Tawqir itu mubtada' muakhar, al-kabiri mudhafu ilaih, wa fihi ta'lusatu mahzuf khabar muqaddam, wa ma'rifatu atah pada tawqir, wa rahmatu atah pada tawqir. Wa rahmatus saghiri. Dan merahmati, mengasihi orang budak kecil. Budak kecil. Ai arifqu bihi ai bis saghir. Iaitu berlemah lembut dengan anak kecil. Beramah dengan anak kecil. Wasyafaqatu alaihi. Dan bersimpati ke atasnya, ke atas budak kecil. Sekesian. Tak berlaku kasar kepada dia. Ramah. Seperti mana Nabi SAW jumpa seorang budak, dia sebut apa dia? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Dia tegur. Jadi bukan bermakna kalau kita ni dah tua daripada budak kecil tu, kita tak tegur budak kecil. Budak kecil dah kena tegur kita. Tak lah. Kalau orang ada tawadhu', dia pergi belakang. Kalau dia ni muda, ni sebuah orang tua, dia akan beri salam dulu. Dia akan cakap dulu. Dia akan rendah diri juga. Bila jumpa budak-budak pun dia tegur juga. Dia tegur belakang. Tu dia sudut tegur lah. Jadi dia kasihi budak kecil. Dia tidak ada rasa takabur pada budak kecil. Tentang dia tua. Tambah kalau budak kecil nasihatkan dia. Lagilah dia tambah. Tambah apa? Tambah keegoan dia. Tak ada lah begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Ni hadis hadis buat siapa ni? Ni hadis riwayat Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi riwayat begitu. Sunan Abu Daud dia sikit beza sikit. Dia sebut man lam yarham saghirana wa ya'rif man lam yarham saghirina. Bukan saghirina tu. Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Begitu. Kalau sini mati juga. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Kalau sini man lam yarham, siapa-siapa yang tidak mengasihi akan budak kecil di kalangan kami, wa ya'rif haqqa kabirina, dan mengenali akan hak orang-orang yang dewasa di kalangan kami, orang tua,
falaysa minna, maka dia bukan di kalangan kami. Itu dalam Abu Daud. Lepas tu riwayat Musnad Ahmad, kalimah dia sama macam Abu Daud tadi. Kemudian hadis ini juga terdapat dalam kitab Jami'us Shaghir. Habis. Jadi dia kata laisa minna, bukanlah di kalangan kami. Laisa minna ay min ahli sunnatina. Tu dia sebutlah. Laisa minna ay laisa min ahli sunnatina, bukanlah di kalangan ahli sunnah kami. Ahli sunnah bukan ahli sunnah wal jamaah tu, orang yang melakukan sunnah kami lah. Bukan. Wa tariqatina, dan bukan cara kami, cara Nabi SAW. Tapi dia kata walaisal muradu bihi ikhrajuhu 'anid din. Ikhrajahu lah. Bukanlah maksud di sininya mengeluarkan seseorang tu 'anid din, daripada agama. Walakin faidatu iradihi bihadhihi al-lafzi al-mubalaghatu fi ar-rad'i 'anil wuku' fi mithli dhalika. Walakin, tetapi faidatu iradihi, faedah membawa datangnya hadis ni bihadzal lafzi, dengan lafaz ini, ialah al-mubalaghatu, melampaui fi rad'i 'anil wuku'i. Fi rad'i ni apa? Makna al-mubalaghatu fi rad'i 'anil wuku'i fi mithli dhalika. Makna untuk berlebih-lebihan supaya kita ni tidak terjatuh ke dalam, tidak terjerumus ke dalam akhlak merendahkan orang lain, sama ada orang besar, orang lebih dewasa ataupun budak-budak. Tu dia kata laisa minna man lam yarham saghirana. Laisa minna man tu isim laisa. Isim laisa muakhar, minna jar majrur, ta'alluq syartu mahzuf, khabar laisa muqaddam. Lam yarham, tu silah man lah. Man mausuliyah kita buat. Lam yarham, yarham tu majzum dengan lam. Saghira maf'ulun bih wa huwa mudhaf, na mudhaf ilaih. Wa ya'rif atah kepada yarham, syarafa maf'ulun bih, kabiri mudhaf ilaih, na mudhaf ilaih. Habis. Wa fi hadithin, dan dalam satu hadis, wa yuwaqqir kabirana. Dalam satu hadis lain ada nama dia wa yuwaqqir kabirana. Wa yuwaqqir kabirana. Ni hadis yang yuwaqqir kabirana ni hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga hadis riwayat dalam kitab Jami'us Shaghir. Yang tambahan yuwaqqir kabirana tu. Wa yuwaqqir kabirana iaitu, dan wa yuwaqqir, waqir ni makna menghinakan, makna tidak menghormati. Waqqara yuwaqqiru tawqiran, memperkecilkan, memperhinakan, makna tidak menghormati akan orang yang lebih tua dari kalangan kami, tidak menghormati. Tu disebut hadithun hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih. Kemudian wahdhar an tuhibba wahdhar an tuhibba qiyaman nasi laka. Wahdhar, hati-hatilah oleh engkau, an tuhibba, bahawa menyukai oleh engkau. An tuhibba ta'wil masdar, jadi maf'ulun bih ihdhar. Hati-hatilah oleh engkau, jaga-jagalah oleh engkau, an tuhibba, bahawa menyukai oleh engkau, qiyaman nasi, akan berdiri oleh manusia, idhafat masdar kepada fa'il. Qiyama maf'ulun bih tuhibba, an-nasi mudhaf ilaih, laka jar majrur, bagi engkau. Mana jaga-jaga, jangan suka untuk orang hormat embung. Tu. Ni berdiri manusia ni kepada engkau ni sebab hormat kita lah. Jangan suka. Jangan ada sifat suka orang diri pada kita. Mana suka orang menghormati pada kita. Sama ada berdiri sungguh ataupun suka orang menghormati kita. Jangan ada sifat begitu. Wa baina yadayka ta'ziman laka. Dan an tuhibba qiyaman nas baina yadayka ta'ziman laka. Dan kamu menyukai mereka manusia berdiri baina yadayka, di hadapan engkau, maf'ul ajli ta'ziman, kerana mengagungkan laka bagi engkau. Jangan ada ta'ziman, mengagungkan, menghormati bagi engkau. Jangan kata gitu. Ta'ziman laka, jangan sebagai penghormatan kepada engkau. Laka, pada penghormatan laka bagi kepada kamu. Sebab tu kalau setengah ulama dia tak suka orang berdiri tu dia suruh duduk. Contoh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Dia kalau orang berdiri tak suka, dia suruh duduk. Dia tidak suka dihormati. Dia tidak suka ada
apa nama tu, ada tanda-tanda khas untuk dia kalau mari orang berdiri. Orang lain mari tak berdiri pun. Jadi tak suka. Tapi kalau orang berdiri tu pun, kalau orang berdiri dah, ni bukan nak suruh halang orang berdiri. Dia kata jangan berasa suka orang berdiri. Dia nak berdiri tu hak dia lah nak hormat kita. Kita ni, sebuah kita ni, jangan ada sifat suka orang hormat kita. Jangan kata gitu. Jangan ada perasaan suka orang lain hormat kita. Tu jangan. Tu yang jangan. Qala Syekh Muhyiddin, telah berkata oleh Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Ni pengarang kitab Futuhat Makkiyah ni yang tasawuf. Muhyiddin Ibnul Arabi dia kata gini. Sebab ni kan ringkasan daripada antara kitab Futuhat Imam Ibnul Arabi tu yang isu kontroversi tu. Tapi Syekh Nawawi ambil bahagian-bahagian yang baik lah. Bahagian-bahagian bukan yang baik, yang semua baik belaka Futuhat Makkiyah tu. Cuma hak ni yang bahagian yang kita boleh faham. Yang penting bagi keimanan kita. Dia kata qumtu marratan li ahadil ulama'i. Dia pun cerita, dia kata telah berdiri oleh aku sekali li ahadil ulama'i. Marratan zaraf zaman lah. Li ahadil ulama'i, bagi salah seorang daripada ulama. Li ahadi jar majrur wa huwa mudhaf, al ulama'i mudhafu ilaih. Aku telah berdiri, mana nak sambung ulama tu lah. Aku telah berdiri sekali bagi salah seorang daripada ulama. Kita sebut ulama apa ni. Dalam ta'liq pun tak ada. Faqala li, maka berkata ia ahadul ulama li, bagi aku. Dia kata la taf'al. Jangan engkau buat. Ada yang ulama jadi gitu. Macam contoh Syekh Sa'id Rahmat Tarbuti kita sebut tadi. Jangan kamu buat. Innan nahya qad warada fi dhalika. Innan nahya, maka sesungguhnya larangan itu, iaitu larangan nahya ay nahyal qiyam. Larangan untuk berdiri itu qad warada fi dhalika, jumlah tu khabar, sesungguhnya telah datang ia an-nahyu tu fi dhalikal qiyami, pada demikian qiyam. Jadi ulama seorang-seorang, jadi Syekh Ibn Arabi ni dia pernah berdiri pada salah seorang ulama, kemudian ulama tersebut jangan kamu lakukan kerana Allah Taala lain tu. Sini inna nahya, sini kalau nuskah lain inna ilahi qad warada. Tak kena tu ilahi, ke ilahi tu. Inna ilahi qad warada. Kalau dia kata inna ilahi qad nahiya, boleh tahan lah. Sesungguhnya Tuhanku telah melarangnya. Fi dhalikal qiyam. Ni inna ilahi qad warada. Lain macam. Sesungguhnya Tuhan aku ni telah datang ia. Parok tu. Ini nuskah lah ada tak kena sikit. Ini nuskah ni kena lah sikit. Inna nahya qad warada fi dhalika. Faqultu lahu, maka berkata oleh aku Syekh Ibn Arabi lahu, baginya, li ahadil ulama. Dia kata, ya faqihu, wahai orang yang faqih, orang yang reti ni, orang yang alai fiqh ni, antal mukhatabu. Dia kata, wahai orang yang alim, antal mukhatabu, bermula engkau itu antal mukhatabu alla tuhibba an yaquma an-nasu amamaka wa lastu ana al-mukhatabu bi anni la aqumu limithlika fata'ajjaba min hadzal jawab. Jawab. Dia kata faqultu, berkata oleh aku Ibnu Arabi, lahu, baginya, bagi ahadil ulama, ya faqihu. Mana faqihu ni munada, dia panggil apa? Nakirah maqsudah. Nakirah tapi dia tertentu pada ulama tu. Kalau ya faqihan, itu nakirah ghairu maqsudah. Nakirah maqsudah dia tidak perlu tanwin. Ya faqihu, wahai orang yang faqih, wahai orang faqih itu. Itu ahadul ulama lah. Antal mukhatabu, bahwasanya mukhatab mukhatab al-mukhatabu, antal mukhatab alla tuhibba, bahawa tidak suka oleh engkau, ayyaquman nasu amamaka, bahawa berdirilah oleh manusia itu di hadapan engkau. Walastu anal mukhatabu bi anni la aqumu bimithlika. Mukhatab, khataba yukhatibu, mukhatabah.
Khataba yukhatibu mukhatabah. Dia kata, antal mukhatabu alla tuhibba. Anta mubtada, al mukhatabu khabar. Alla tuhibba. Antal mukhatabu. Rasa mukhatib lah, bukan mukhatab. Mukhatab ni yang dengar. Mukhatib ni dia sendiri cakap. Ha? Kalau mukhatib dia sendiri cakap. Kalau mukhatab dia dengar apa yang dia cakap. Kita cari lain. Kita sebut mukhatib dulu. Esok kita tengok macam mana. Antal mukhatibu. Bermula engkau itu orang yang berkhutbah, orang yang cakap. Cakap apa dia? Alla tuhibba, akan bahawa tidak menyukai oleh engkau. Dia berkhutbah kepada dia khutbah kepada orang ramai, kata alla tuhibba, tidak menyukai oleh engkau. Engkau ni lah orang yang dicakap, hadirin tu. Ayyaquma maf'ul bih, bahawa berdiri ia seorang lah. Berdiri ia, ayyaquman nas, an-nasu fa'il. Okey. Ayyaquman nasu, oleh akan bahawa berdiri oleh manusia amamaka, di hadapan engkau. Alla tuhibba, kamu berkhutbah bahawasanya jangan ataupun tidak boleh kamu itu suka akan orang manusia berdiri di hadapan engkau. Walastu ana, dan tidaklah aku Syekh Ibn Arabi. Walastu itu isim laisa, ana taukid dia saja. Al-mukhatabu, al-mukhatibu, khabar. Yang berkhutbah. Bukanlah aku ni berkhutbah, bercakap pada orang ramai, bi'anni, dengan bahawasanya aku, la aqumu limithlika. Aku tak bercakap. Okey, dia kata, kamu wahai faqih, kamu cakap pada orang ramai supaya jangan ada sifat suka orang diri depan kita. Mana suka orang menghormati kita. Tapi aku tak kata, walastu anal mukhatibu, aku tidak berkhutbah dan aku tidak berkata bi'anni, dengan bahawasanya aku la aqumu limithlika, tidak berdiri oleh aku akan pada seumpama engkau. Seumpama engkau dia, para alim ulama. Memang tidak boleh ada sifat suka untuk orang berdiri pada kita. Sifat suka untuk orang menghormati kita. Tapi aku tak kata, tapi mu kata begitu. Aku tak kata bahawasanya aku tak boleh berdiri untuk orang yang seumpama engkau. Apa yang seumpama engkau? Iaitu ulama dan sebagainya. Jadi kita kalau contoh dalam kitab fiqh sebut, kalau seorang bawa mushaf, maka sunat berdiri. Diri kerana menghormati mushaf. Ni alang-alang ni. Istitrad dia panggil. Menghormati guru pun sama juga. Boleh berdiri. Menghormati Al-Quran, kalau seorang bawa mushaf, kita sunat diri kerana menghormati mushaf tu yang dia bawa. Fata'ajjaba, maka terkejutlah ia ahadul ulama min hadzal jawabi, daripada jawapan tersebut. Daripada apa? Jawapan tersebut. Habis, selesai. Wa thalithu wal 20, dan bermula yang ke-23 khabar al-badhadhatu, ialah al-badhadhah. Badhadhah ni, kalau badhadhah ni dia sama lebih kurang badlatin, mana berpakaian lusuh. Berpakaian lusuh. Tengoklah dia tafsir je lagu mana, maknanya sederhana. Al-badhadhah ni bersederhana. Wahia, dan bermula dia al-badhadhah tu adamut tarafuhi fid dunya walibasul khashini zuhdan fid dunya. Dia kata apa? Dia kata adamut tarafuhi, iaitu tidak bermewah-mewah fid dunya, di dalam dunia. Tidak bermewah-mewah fid dunya walibasul khashini, dan memakaikan pakaian al-khashini, pakaian kasar. Walibasul khashini dhafat masdar pada maf'ul, memakai pakaian kasar. Kenapa? Maf'ul li ajli zuhdan, kerana zuhud fid dunya, sebagai ambil sikap zuhud di dunia. Tu badhadah. Mana taklah mewah sangat. Pakaian tu taklah orang panggil tomok kepada nak hak cantik-cantik sangat. Sekadar apa yang ada lah.
Pakai pakaian cantik tak salah. Tapi tidaklah berebut sampai tahap kita ni senantiasa dalam hati kita tu nak sokmo-sokmo benda-benda perhiasan. Supaya kita nak memada zuhud di dunia. Selagi mana ada cukup lah. Selagi mana ada, cukup. Kalau tak ada, baru pergi beli. Itu dalam syarat Qudrul pun adalah bahas isteri yang begitu. Isteri yang baik, isteri yang solehah tu, isteri yang tidak minta banyak sangat. Kalau benda tu selagi mana boleh pakai, pakai. Kalau tak boleh pakai, baru beli. Tu. Ni boleh pakai, beli lagi. Tu jeng tu. Boleh pakai, beli lagi. Jadi buang duit BT. Buang duit untuk ke arah benda yang tak manfaat. Benda ada dah lah. Ada dah baru lagi. Boleh pakai lagi. Bukannya nak rosak ke. Kalau nak rosak pun baru pakai lagi. Kedekut sangat lah tu. Ni tak rosak lagi. Elok lagi. Pergi beli juga benda lain. Jadi kena ada sifat memadai benda yang ada. Dah ada tak? Besar. Tak berasa nanti-nanti ataupun berasa nak suruh beli benda yang lain daripada apa yang telah ada. Fa'innahu, maka sesungguhnya sya'an khabar qad warada, telah datang ia annahu, oleh bahwasanya fa'il tu annahu, bahwasanya sya'an man taraka, ataupun annahu annal haditha tak boleh tengok annahu, bahwasanya sya'an khabar. Jumlah ni lah man taraka ni, jumlah ni dia khabar. Man tu mubtada, tu hadis dia. Man taraka lubsa thawbin, barang siapa yang meninggalkan ia barang siapa akan meninggalkan pakaian jamalin, yang baru, yang bagus, yang baik. Wa huwa, hal keadaan bermula dia. Tu waw tu wawul hal. Hal bagi man boleh juga, ataupun hal bagi dhamir mustatir taraka. Wa huwa, dan bermula dia man tadi, barang siapa tadi, yaqdiru alaihi ala thawbin jamalin, mampu ia man itu atas berpakaian cantik tu. Barang siapa yang buat begitu, kasahullahu, niscaya memakaikan akan seorang fa'il oleh Allah Ta'ala, hullatal karamati, akan pakaian kemuliaan. Akan pakaian kemuliaan. Akan pakaian kemuliaan. Barang siapa ni, hadis apa ni? Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, tapi dalam lafaz yang lain. Kalau dalam Sunan Tirmizi dia kata man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Hadis Sunan Tirmizi kata gini, man tarakal libasa, barang siapa yang meninggalkan pakaian, yakni pakaian cantik itulah, tawadu'an, kerana rendah diri, lillahi, bagi Allah Ta'ala, wahuwa, dalam keadaan dia tu yaqdiru, mampu ia, alaihi, atas memakai pakaian tersebut, da'ahu Allahu, niscaya Allah akan memanggilnya yaumal qiyamati, di hari kiamat, ala ru'usil khalaiqi, pada sekalian kepala-kepala makhluk, atas segala kepala-kepala makhluk, ketua-ketua makhluk, hatta yuqayyirahu, sehingga dia memilihkan untuknya min ayyi hulalil imani, daripada apa-apa jenis pakaian iman, sya'a, yang berkehendak ia, yalbasuha, untuk dia memakainya. Itu dalam Sunan dalam Sunan Tirmizi. Kalau Sunan Abu Daud pula, lafaz hadisnya dia kata man taraka lubsa thawbi jamalin. Thawbi jamalin. Kalau sini thawbi jamalin, thawbin kot silap ni. Man taraka lubsa thawbin jamalin, barang siapa yang meninggalkan memakai pakaian cantik, wa huwa yaqdiru alaihi, hal keadaan dia mampu untuk buat sedemikian. Wa huwa yaqdiru alaihi. Sini samalah dengan ni, cuma tak sama sini je. Qala Bishrun ahsibuhu, telah berkata oleh Bishr, ahsibuhu qala tawadhu'an, mengira oleh aku rasalah, mana ada syok lah, ada syok fil rawi. Aku rasalah qala tawadhu'an, Nabi SAW kata tawadhu'an. Ada perkataan tambah tawadhu'an. Lepas tu kasahullahu hullatal karamati. Ni baru jawab dia. Niscaya Allah Ta'ala akan memakaikan dia tu pakaian kemuliaan. Jadi hadis dalam kitab kita ni mirip pada Abi Daud lah. Cuma ada tambah qala Bishrun ahsibuhu qala tawadhu'an. Aku mengira Nabi SAW sebut tawadhu'an. Kerana tawadhu' kepada Allah Ta'ala.
Wa man zawwaja lillahi ta'ala tawajjahu Allahu tajal mulki. Siapa-siapa yang bernikah. Zawwaja yuzawiju tazwij. Tazwij ni menikahkan, bukan bernikah. Kalau bernikah tazawwaja, zawwaja menikahkan orang. Barang siapa yang menikahkan seseorang kerana Allah Ta'ala, tawajjahu Allahu tajal mulki. Maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia mahkota raja. Dan hadis ni riwayat hadis dalam kitab Musnad Ahmad pun sama dengan Imam riwayat Tirmizi tadi, lebih kurang. Dan juga dalam Jami'us Shaghir juga lebih kurang mirip kepada Imam Tirmizi. Jadi kita ni lebih mirip kepada Imam Abu Daud lah, Sunan Abi Daud. Kecuali tambahan tadi. Habis. Warada fil hadithi, telah datanglah dalam hadis. Tu dalam Sunan Abi Daud tu, tengok kat bawah tu. Dia nukil daripada Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ni salah satu syarah daripada Abi Daud lah. Dia kata kasahullahu hullatal karamati, ay akramahullahu, memuliakan dia oleh Allah Ta'ala, wa albasahu, dan memakaikan Allah Ta'ala akan dia min thiyabil jannati, daripada pakai syurga. Intaha Aunul Ma'bud. Mana hadis ni lebih mirip kepada Abu Daud lah. Sebab tu ada syarah dia, Aunul Ma'bud, syarah kepada matan Sunan Abi Daud. Warada, telah datang ia fil hadithi, dalam hadis jar majrur. Ni fa'il dia. Ada telah datang hadis ikhshawshinu. Ni kalau mengaji sarah ni okey ni. Tahu ni ikhshawshinu, ikhshawshana, yakhshawshinu. Ikhshawshinu. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata ikhshawshinu. Apa ikhshawshinu tu? Ikhshawshinu tu makna berpakaian kasarlah oleh kalian. Berpakaian lusuhlah oleh kalian. Berpakaian kasarlah oleh kalian. Hadis ni riwayat dalam Jami'us Shaghir. Dalam Jami'us Shaghir ada wakhshawshinu. Berpakaian kasarlah oleh kalian. Berpakaian buruklah oleh kalian. Wahya, dan bermula dia. Wahya, dan bermula dia. Wahya anfa lil kibri wa ab'ada min al-ujbi wa zuhwi wa khulaya wa salaf. Okay. Wahya, dan bermula dia mana? Al-badhadah tu. Al-badhadah iaitu memakai pakaian lusuh, tidak memakai pakaian yang mewah-mewah sangat. Itu anfa lil kibri, dapat menafikan menghilangkan, menafikan lil kibri, lam zaidah al kibri maf'ul bih. Maf'ul biha. Kejap ya. Anfa lil kibri. Betul lah. Tapi kejap. Anfa anfa ni si tafdhi. Isi tafdhi lil kibri ta'alluq satu lil kibri zaidah, kibri itu maf'ul bih anfa. Dapat menafikan. Ini wahya, dan bermula dia di al-badhadah tu anfa, terlebih banyak dapat menafikan. Kata gitu. Lil kibri, akan kesombongan. Wa ab'adu ataf, dan terlebih menjauhkan minal ujubi, daripada berasa bangga diri. Wazuhuwi, dan juga dapat menjauhkan, terlebih banyak menjauhkan daripada perasaan bongkok. Lebih kurang lah. Bangga diri, bongkok. Wal khuyala'i, angkuh. Lebih kurang lah belakang tu. Wassalafi, dan ni wassalafi, dia buat arrow tu, dia buat atas tu. Iaitu idda'a iddia'u ma fawqa qadrihi ujuban. Iaitu mendakwa sesuatu perkara yang lebih daripada hak kemampuannya kerana berbangga diri. Dia panggil cakap besar lah. Cakap besar lah bahasa kita ni. Cakap besar. Dia tak mampu pun, dia cakap juga. Iddia'u ma fawqa qadrihi. Mendakwa sesuatu yang di atas kemampuannya. Ujuban. Dalam keadaan wujud. Berbangga diri. Bangga diri benda yang dia tak mampu pun dapat. Dia cakap juga. Mulut dia panggil mulut besar. Dia panggil. Cakap besar. Cakap besar, mulut besar. Ikut lah. Apa kata apa. Iddia'u ma fawqa qadrihi ujuban. Tu dia tulis kat bawah tu.
Az-zuhu tu makna al-kibru wal 'azamah. Sama dengan makna angkuh sombong. Lepas tu al-khuyala. Al-khuyala dia buah tasrif sikit. Al-khiyala, al-akhyal, al-khaylah, al-makhilah. Kulluhu al-kibr. Semua tu makna sombong belaka, angkuh. Habis. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar qala, telah berfirman, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.